Ya, Muhammad Puchong. Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, baru-baru ini kita dengar Perdana Menteri bercakap berkenaan dengan isu reconciliation. Beliau merujuk kepada pilihan raya umum baru-baru ini dan beliau menyatakan bahawa selepas pilihan raya adalah perlu untuk adanya reconciliation supaya negara ini dapat maju ke hadapan. Walaupun begitu, Tuan Speaker, kita dapat lihat apa yang sebenarnya berlaku adalah berlainan. Ya, di mana Perdana Menteri sendiri boleh mengeluarkan kenyataan, ya, di mana beliau seolah-olah menuding jari terhadap sesuatu pihak. Ya, beliau kata, apa lagi orang Cina mau dan sebagainya. Ya, perkara-perkara sebegini dibawa dalam surat khabar seperti utusan Malaysia yang ia dibesarkan, published. Semua dapat membaca. Walaupun terdapat pihak-pihak yang menimbulkan perasaan tidak puas hati. Pihak-pihak yang menyatakan bahawa seharusnya tidak berlaku keadaan-keadaan sebegini. Tapi kita lihat bahawa tidak ada sebarang tindakan diambil terhadap utusan Malaysia. Ini adalah realiti di Malaysia, Tuan Speaker. Terdapat beberapa pihak yang dilihat seolah-olah dilindungi oleh kerajaan. Bukan saja utusan Malaysia yang menyatakan berita-berita sedemikian. Dalam Dewan pun kita lihat terdapat ahli parlimen yang boleh menyatakan bahawa sekiranya seorang itu tidak setuju dengan apa berlaku negara ini, beliau boleh keluar daripada negara ini. Dan saya lihat bahawa tidak ada tindakan diambil oleh Speaker. Dibenarkan beliau melakukan sedemikian. Ya. So ini adalah satu perkara yang kita perlu ambil serius. Apa yang berlaku di luar kita menyatakan reconciliation. Tapi bila kita menyatakan reconciliation, ini adalah apa yang berlaku. Bukan saja di luar, di sini, dalam Dewan yang mulia ini. Jadi saya nak tahu, Tuan Speaker, apakah tindakan yang akan diambil terhadap surat khabar utusan Malaysia? Apakah tindakan yang akan diambil terhadap kumpulan-kumpulan seperti Perkasa, Dato' Ibrahim Ali dan sebagainya? Banyak laporan polis dibuat. Dan laporan polis ini dibuat, kita lihat tidak ada tindakan langsung. Kenapa? Kenapa tidak ada tindakan, Tuan Speaker? Saya ingin tahu. Bukan saja itu, Tuan Speaker, kita lihat apabila laporan polis dibuat terhadap setengah-setengah pihak yang lain, langsung tidak ada tindakan diambil, langsung tidak ada sebarang berita berkenaan dengan siasatannya. Sebagai contoh, Tuan Speaker, saya memetik ada dalam Malaysia kini, dan saya juga ada di sana, I can confirm this. Satu laporan polis dibuat oleh pengurusi kebangsaan DAP yang berhormat Kirpal Singh, di mana beliau membuat laporan polis terhadap Deepak Jaikishan, seorang peniaga. Dan apakah yang dinyatakan oleh Deepak Jaikishan ini sangat serius. Beliau menyatakan bahawa mempunyai maklumat berkenaan dengan kontroversi yang melibatkan seorang wanita Mongolia. Dan laporan polis dibuat. Kenapa tidak ada tindakan diambil berkenaan dengan laporan polis ini, Tuan Speaker? Saya nak tahu. Saya nak tahu daripada kementerian, daripada pejabat Perdana Menteri, kenapa dalam kes ini, walaupun ada orang yang menyatakan ada maklumat yang baru, kenapa tidak ada sebarang tindakan diambil? Dan sekiranya tidak benar, kenapa tidak ada tindakan diambil terhadap Deepak Jaikishan ini? Dan Tuan Speaker, ini adalah perkara yang serius. Kerana rakyat melihat, mereka melihat kepada sistem perundangan kita. Mereka lihat kepada sistem perpolisan kita. Apabila rakyat membuat laporan polis, Tuan Speaker, bukan saja tindakan tidak diambil, tetapi ada keadaan-keadaan di mana orang yang mana, terhadap mana laporan polis tersebut dibuat, beliau pula diberi kenaikan pangkat. Dan baru-baru ini, Tuan Speaker, ada laporan polis yang dibangkitkan sekali lagi. Laporan polis yang dibuat dalam tahun 2006 berkenaan dengan seorang yang masa itu menjadi timbalan menteri. Apa yang berlaku di situ, Tuan Speaker? Laporan polis itu jelas menyatakan bahawa beliau dipukul. Bukan saja dipukul, tapi kalau kita baca, Tuan Speaker, maklumat dalam laporan polis tersebut sangat mengerikan. Maklumat itu menyatakan beliau dipukul. Memang diberikan deskripsi, detailed description about the assault. Selepas daripada itu ada juga dikatakan bahawa beliau diugut. Ugut akan dimasukkan dalam guni, akan ditanam dan sebagainya. Ini jelas menjadi perkara-perkara yang menjadi jenayah. Kenapa tidak ada tindakan? So kita nak tahu, saya nak tahu daripada Jabatan Perdana Menteri. Bukan saja tidak ada tindakan, tetapi menteri tersebut sekarang
dinaikkan pangkat menjadi menteri dan menteri dalam negeri. So bagaimana kita dapat, how do we have confidence, Tuan Speaker, in the system, di mana ada satu laporan polis terhadap menteri dalam negeri. Tuan Speaker, saya tahu kes ini kes civil, ada memang kes civil yang berlangsung, and I do not wish to go into it. Tapi yang saya soalkan, Tuan Speaker, hanya berkenaan dengan laporan polis. Kenapa tidak ada tindakan? Kenapa boleh berlaku sedemikian jelas seorang itu, beliau menyatakan apa yang beliau menyaksikan, beliau dikenakan sebegitu. Ya, kafar bangun yang nak bagi. Ya, just a moment. Beliau dikenakan, dipukul. Lepas itu ada, Tuan Speaker, laporan perubatan. Bukan saja laporan perubatan. Kalau kita lihat wajah, kalau kita lihat kepada mangsa, Tuan Speaker, kita boleh lihat kesan kecederaan tersebut. Don't go into the detail. I won't go into the details. There is a whole book, Tuan Speaker. Kalau nak, Tuan Speaker, saya akan bagi buku ini supaya Tuan Speaker juga dapat baca. Ini diserahkan kepada saya dalam mahkamah. Ini adalah apa yang sekarang diserahkan di luar. Dan saya Tuan Speaker, sebagai ahli parlimen, I'm concerned kerana sesiapa yang menjadi ketua satu kementerian, that person must be beyond complaint, that person must be beyond suspicion. Tidak macam ini, di mana ada satu laporan polis seharusnya ambil tindakan, tapi beliau menjadi ketua ataupun menjadi menteri dalam kementerian itu. Jadi saya nak satu penjelasan. Pihak yang memang melantik menteri adalah Perdana Menteri. Saya nak Perdana Menteri menjawab, kenapa ini boleh berlaku? Kenapa walaupun beliau tahu bahawa orang ini ada laporan polis dan kes itu masih di mahkamah, kenapa dalam masa ini beliau boleh dijadikan menteri dalam negeri? Ya, Kapal, silakan. Terima kasih. Yang berhormat daripada Puchong, terima kasih Speaker. Pada 2 Julai 2013, saya telah meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan tindakan yang diambil terhadap akhbar Utusan Malaysia melalui tulisan mereka bertarikh 7 Mei 2013 yang bertajuk Apalagi Cina Mau, yang menjelaskan mengasut emosi perkauman. Jawapan yang saya terima adalah pihak PDRM telah menerima sejumlah 4 laporan polis dan kertas siasatan telah dijalankan mengikut Seksyen 41C Akta Asutan, serta rakaman percakapan telah diambil terhadap pihak-pihak yang berkenaan. Kertas siasatan kini telah diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan selanjutnya. So, kes ini berlaku 7 Mei. Sampai hari ini tak ada apa-apa tindakan. So, is this, dengan izin, double standard and selective prosecution apabila mereka menggunakan Akta Asutan 1948. Yang berhormat, sila beri penjelasan. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat daripada Kapal. Tuan Speaker, saya berani menyatakan di sini bahawa kemungkinan besar tidak ada sebarang tindakan yang akan diambil. Kita semua tahu, we've been here long enough, we have seen this happen many times, too many times. Tapi persoalannya, itu polis. Laporan polis dibuat dan ada siasatan, Seksyen 4. Dan Tuan Speaker, apabila pihak pembangkang menjadi suspek, they are very fast. Semua dituduh, ditangkap. Tetapi apabila kita lihat kes-kes sebegini, tidak ada tindakan. And this is not the first time, Tuan Speaker. Jadi isu yang saya bangkitkan di sini adalah seperti berikut. Bukan saja kuasa dalam tangan pendakwa raya, kuasa juga dalam tangan Kementerian Dalam Negeri. Kerana permit Utusan Malaysia itu adalah satu perkara yang di bawah bidang kuasa kementerian. Jadi kenapa tidak boleh diambil tindakan? Tuan Speaker, I say generally, saya rasa tidak ada seharusnya berlaku keadaan ini. Tidak seharusnya ditanya soalan itu kepada mana-mana. Not in the Chinese. It's not supposed to be asked of anyone. All Malaysians. Jadi saya nak tahu kenapa tidak ada tindakan. Kalau Jabatan Peguam Negara tidak ambil tindakan, saya nak tahu daripada Kementerian Dalam Negeri. Kenapa walaupun tahu berkali-kali perkara ini berlaku, tetapi kita lihat tidak tindakan. Malah mereka pula dibenarkan, berteruskan. So I want an answer, hopefully from the Prime Minister himself. Ya, saya harap dia datang ke Dewan untuk menjawab soal-soal sebegini, supaya beliau dapat faham the frustration. Orang biasa buat laporan polis, tidak ada tindakan. Bila kita lihat kesalahan yang jelas like this, no action as well. Tuan Speaker, saya beralih. Kita seharusnya selalunya menyebut berkenaan dengan pihak polis. Ramai yang menyatakan bahawa pihak polis tidak ambil tindakan dan sebagainya, seperti mana saya katakan tadi. Tapi baru-baru ini kita baca dalam surat khabar berkenaan dengan pindaan undang-undang, di mana sebentar,
di mana ada apa yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan emergency ordinance. Bahawa dalam tahun 2011 kita lihat Dewan Yang Mulia ini telah memansuhkan emergency ordinance. Tanjung Karang, isu apa? Isu yang Report polis. silakan. Saya dengar ucapan yang berhormat. Yang hormat kena adil. Kalau yang berhormat nak cakap pasal apa ni frustration, report polis tidak diambil. Kami pun boleh cakap berapa banyak laporan polis yang kita buat. Termasuk kepada Bukit Geluguk. Kita pernah juga buat laporan. Beratus, beribu kita buat laporan. Apa? Adakah ini double standard? Jadi kalau kita nak persoalkan satu kes, nak bawa dalam dewan ini, semua orang boleh cakap banyak report yang belum ditindakkan. Jadi yang berhormat kena adil lah di dalam memberikan ucapan. Sudah. Ya. Masih. Kamu tak faham kan? Kamu tak boleh lihat, tak boleh buka mata. You don't read the papers, is it? Tindakan telah diambil bukan terhadap Bukit Geluguk. Tidak tindakan. Ada bukan? Soalan saya balik kepada kamu sekarang. Kenapa untuk pihak di sana tak ada tindakan? Mahathir Mohamad, berapa banyak kali dia buat kenyataan-kenyataan clear cut sedition, why no action? Kenapa langsung tidak ada siapa-siapa di sana berani, termasuk Tuan Speaker, untuk ambil tindakan? Kan kita kena charge all the time. Tanjung Karang, when you talk about being fair, kalau you nak tekan berkenaan dengan laporan polis, saya setuju, go ahead. But look at what is happening. Reality, pihak peguam negara, tindakan diambil berat sebelah. Kita yang kena pegang lilin dekat Padang pun kena ambil tindakan. So please Tanjung Karang, bila kita buat ni kenyataan, kita open your eyes, don't talk blindly. Tanjung Karang, ini masalah dia. Ya, yang saya lihat, Tuan Speaker, saya beralih kepada isu berkenaan dengan emergency ordinance. Emergency ordinance itu dalam tahun 2011 dimansuhkan. Perdana Menteri menyatakan bahawa beliau sebagai seorang Perdana Menteri mendengar rintihan orang. Apa yang berlaku? Beliau menarik balik Akta Keselamatan Dalam Negeri. Beliau juga menarik balik Akta Emergency Ordinance. Selaras dengan itu, Tuan Speaker, apa berlaku? Dan saya terima satu jawapan daripada kementerian. Seramai 1,476 1,476 orang tahanan di bawah Ordinan Darurat Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah 1969 dibebaskan. Tuan Speaker, masa itu bila Perdana Menteri membuat keputusan itu, saya di Dewan ini ada bangkitkan juga. Isu yang saya bangkitkan, Tuan Speaker, you want to release 1,476 persons. What are the steps that you take to make sure that they are controlled? Apakah langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa orang-orang yang dikatakan hardened criminals ini, apabila mereka dikeluar, mereka dipantau? Dan apakah jaminan yang kita sebagai rakyat Malaysia boleh dapat bahawa mereka ini tidak akan mengancam keselamatan negara ini? I ask. Tak ada. Jawapan sekali lagi. Sesi ini saya tanya. Jawapan dia begini, Tuan Speaker. This is what he says. Tuan Yang di-Pertua, polis di Raja Malaysia telah diarah membuat pemantauan secara rapi ke atas individu-individu yang telah dibebaskan ini bagi tujuan untuk mengetahui sama ada mereka ini terlibat semula dalam kegiatan jenayah dan keganasan atau sebaliknya. Yalah. Tuan Speaker, what are the steps? Takkan kita ni bebaskan 1,500, I just use it loosely, about 1,500, dan kita kata kita nak pantau. Pantau saja. So ini adalah satu perkara yang cukup membawa masalah yang cukup besar. What are we going to do now? Tuan Speaker, kita lihat dalam surat khabar Star hari ini, dibangkitkan isu berkenaan dengan sama ataupun tidak kita kena menggubalkan satu undang-undang seperti emergency ordinance, membawa kembali emergency ordinance. But the first thing the government should do, Tuan Speaker, adalah untuk menerima, to accept, to concede that what the Prime Minister did dengan izin at that point of time was ill-prepared. A populist decision taken, wants to win support, nak menang dari segi hati, support. But no proper care taken, no proper caution, no steps taken to make sure that there is control over these persons. Jadi saya nak tahu daripada Perdana Menteri ataupun Kementerian Dalam Negeri, apakah tindakan, Tuan Speaker, yang telah pun diambil? Saya akan. Apakah tindakan yang akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pastikan bahawa mereka-mereka yang telah pun dibebaskan ini dapat dipantau? I want details kalau boleh. Dan sekiranya mereka terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang dikatakan berlaku
sebelum daripada itu, apakah tindakan yang akan diambil terhadap mereka? Sebagai gulung, Tuan Speaker, saya juga sebagai soalan, just general questions, saya nak tahu daripada Menteri Kerja Raya, apakah tindakan yang akan diambil berkenaan dengan isu tol di Puchong? Ya, Tuan Speaker, saya dah bangkitkan ini sudah 5 tahun. No answers, but I see different minister now. Hopefully different minister got different ideas and can find a solution for us. Kedua, isu berkenaan dengan banjir di Seri Sedang. Tuan Speaker, saya nak tahu apakah tindakan yang diambil berkenaan dengan banjir Seri Sedang. 3 tahun saya tanya soalan ni, mereka kata mereka tahu masalah dia, tapi tidak ada dana, Tuan Speaker, untuk selesaikan masalah ini. Malaysia ini negara yang cukup kaya. Kita dapat lihat, takkan tak ada dana yang sikit saja untuk kita nak selesaikan masalah banjir di Seri Sedang. Dan Tuan Speaker, kalau boleh satu soalan diajukan kepada Kementerian Pertahanan. Ini berkaitan dengan satu laporan polis yang dibuat, iaitu Tun HS Lee Report 032767 Palang 10. Tarikh laporan polis ini 5 hari bulan Oktober, Tuan Speaker, minta maaf, Oktober tahun 2010, di mana dinyatakan bahawa terdapat satu percubaan untuk meniru satu surat daripada Kementerian Pertahanan Malaysia. Surat ini ditulis, Tuan Speaker, saya ada surat ini di sini. Tulis di mana dinyatakan bahawa kementerian akan meluluskan satu pembayaran kepada satu individu untuk bayaran sejumlah 26 juta ringgit. Ditulis di sini nama juga menteri pada masa itu, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tapi selepas daripada itu difahamkan bahawa surat ini adalah satu surat tiruan. Saya nak tahu bagaimana surat tersebut ini dapat dikeluarkan oleh kementerian, dan saya nak tahu apakah status siasatan pihak polis berkenaan dengan laporan polis ini. Setakat itu saja, Tuan Speaker, saya mengucapkan terima kasih kerana membenarkan saya juga mengambil bahagian dalam ucapan petang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih YB Puchong.